Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada hari ini saya akan mempersembahkan draft hasil penghasilan produk morfologi bahasa Melayu saja untuk tugas Encik Adi. Jadi ini adalah merupakan paparan utama saya punya Google Site, di mana di paparan utama ini saya letakkan biodata saya dan sedikit pengenalan berkaitan dengan tajuk inilah. Jadi di sini adanya link yang boleh ditekan untuk kita terus akses ke bahagian mana yang orang nak baca ataupun orang nak belajar. Okey, selepas itu ada menu pembentukan perkataan baru, di mana di sini saya akan terangkan berkaitan dengan imbuhan Sanskrit, imbuhan Arab Parsi dan imbuhan daripada Yunani Latin Inggeris. Dan saya sediakan juga video penerangan untuk memastikan orang yang membaca itu lebih faham tentang tajuk imbuhan ini. Okey, selepas pengenalan kepada video tu, kita masuk kepada nota yang lebih mendalam lah, di mana saya terangkan imbuhan Sanskrit dengan lebih mendalam. Adanya maksud dia, contoh dia, ciri-ciri dia, serta contoh-contoh ayat yang berkaitan dengan tema, iaitu tema sungai. Kemudian kita masuk kepada imbuhan Arab Parsi. Sama juga ada penerangan berkaitan dengan imbuhan ini, dan saya sertakan juga contoh yang berkaitan dengan tema. Dan yang terakhir sekali ialah imbuhan Yunani Latin Inggeris. Sama juga ada contoh dan pengenalan tentang imbuhan ini lah. Kemudian kita masuk kepada isu kesalahan kata dari sudut morfologi, di mana adanya saya sertakan semua kesalahan. Ada dua jenis, media cetak dan media elektronik. So saya jelaskan kat situ lah apa kesalahan-kesalahan yang biasa kita nampak dekat luar. Okey, lepas tu saya ceritakan juga tentang hak asasi bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan, di mana dalam ni kita membincangkan tentang beberapa aspek ataupun beberapa isu yang terjadi, di mana ada pencampuran kod, dialek, bahasa baku dan sebagainya. Dari sini ada pengenalan dan ada juga sedikit video pengenalan untuk orang lebih faham tentang apa yang saya ingin terangkan dalam Google Site ini. So biasa paparan tentang dialek, dan adanya juga contoh-contoh yang saya sertakan. Untuk pencampuran kod pun sama, macam ni paparan dia. Kemudian bahasa Melayu baku sama juga macam yang lain, penerangan dan sedikit video contoh untuk lebih faham macam mana kita nak gunakan bahasa baku. Dan akhir sekali adalah kata pinjaman bahasa asing lah. Contoh macam bahasa Inggeris, dan saya membincangkan tentang kepentingan dan apa isu-isu ataupun apa langkah yang guru boleh buat dalam menangani isu perkara ini dalam kelas. Okay. Kemudian kita ada juga, saya sediakan kuis. Kuis ni saya menggunakan Wayground ataupun dulu kita panggil Quizizz. Jadi boleh scan QR code ini ataupun boleh tekan je terus link tu, nanti terus pergi masuk ke dalam kuis tu. Ada 10 soalan. 10 soalan berkaitan dengan tajuk Google Site saya ni. Dan yang atas sekali adalah maklum balas, di mana selepas orang baca Google Site saya ni boleh memberikan maklum balas ataupun memberikan penambahbaikan apa yang saya boleh tambah baik dalam Google Site saya ni. Jadi macam dalam soalan tu dia suruh terangkan tentang pembentukan perkataan baru kan. Jadi secara umumnya lah kita ada 3 kumpulan imbuhan yang wujud, iaitu imbuhan Sanskrit, imbuhan Arab Parsi dan imbuhan Yunani Latin Inggeris. Okey, jadi video ni boleh tengok nanti dalam Google Site saya. Untuk imbuhan Sanskrit, contoh dia adalah sebelum tu imbuhan Sanskrit ni adalah imbuhan yang jenis imbuhan yang telah lama terserap dalam sistem bahasa. Maksudnya Sanskrit ni dah lama dah dekat dalam bahasa Melayu. Jadi contoh-contoh dia adalah Maha, Tata, Pra, Swa, Tuna, Eka, Dwiti, Panca. Ni semua adalah imbuhan-imbuhan Sanskrit yang biasa kita dengar dalam perkataan bahasa Melayu sekarang. Okey, contoh untuk Maha lah. Maha maksud dia adalah paling tinggi. Jadi biasa kita dengar perkataan Maha Guru, Maharaja, Maha Mulia, maksudnya yang tertinggi. Okey, yang kedua Maha Tata. Tata maksudnya susunan ataupun peraturan. Contoh macam tata bahasa, maksudnya peraturan penggunaan tata bahasa ataupun tata cara. Kalau pra pula maksud dia sebelum. Contoh kita biasa dengar prasekolah, maksudnya sebelum masuk persekolahan, masuk zaman persekolahan, prasyarat, prasiswaza dan sebagainya. Okey, selepas itu kita pergi pada imbuhan Arab Parsi. Imbuhan Arab Parsi ni lebih kepada terbahagi kepada kita biasa kita pakai dalam formal, agama dan ilmiah. Contoh dia adalah B
be tu adalah maksudnya tidak atau tanpa. Biasa kita dengar biadab kan. So biadab tu adalah sebenarnya perkataan yang imbuhan dia adalah daripada imbuhan Arab Parsi. Biadab, bilazim ataupun benda yang tak lazim ataupun by normal, tidak normal. Lepas tu kita ada imbuhan akhiran juga, we dan i. Maksudnya dia membentuk kata adjektif, sifat. Contoh duniawi, manusiawi, itu semua adalah Arab Parsi punya imbuhan. Okey, terakhir sekali adalah imbuhan Yunani, Latin, Inggeris. Jadi imbuhan ni adalah imbuhan yang kita biasa banyaklah dalam perkataan bahasa Melayu ni. Jadi contoh dia adalah pro, anti, poli, auto. Untuk contoh pro, kita boleh tengok pro ni maksud dia menyokong. Contoh perkataan dia adalah pro kerajaan dan pro aktif. Kalau anti pula menentang. Maksudnya contoh dia adalah anti sosial dan anti kerajaan. Akhir sekali adalah poli. Politeknik, polisemi, politeknik, itu semua adalah imbuhan daripada pinjaman daripada Yunani, Latin, Inggeris. Jadi itu saja pembentangan draft saya untuk hari ini. Sekian, terima kasih.